Boleh, boleh. Tika, berapa orang lagi yang akan masuk? Tika, berapa orang lagi yang akan masuk? Doktor, hari ni saya ganti Oh, Tika. Tika jaga Ustaz ni, Ustaz Syari. Tak, Ustaz Syari dia link Zoom dia sendiri. Dia jaga sendirilah. Oh, Saya okey. Saya tahu berapa orang lagi yang akan masuk. saya tengah ni. Tika tak reply lagi. Tapi kalau 95 kalau tak ni, saya doktor. Okey, kita mulalah. Alright. Dr. Azrul akan ada 4 orang. Tapi 2 lagi tu macam masuk lambat sikit. Okey, tak apa. 95 minit kan kita start. Okey, 95 minit. Boleh kita mula? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'. Allahumma ja'al al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba humumina wa jala'a ahzanina
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. أما بعد. Adik-adik yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita menyambung kembali usrah kita. Walaupun kita namakan sebagai klinik, tetapi hakikatnya adalah salah satu bentuk usrah. Rasanya dah lama kita tidak bertemu muka, tidak bersua muka. Jadi alhamdulillah malam ni kita akan menyambung kembali perbincangan kita tentang kisah-kisah di dalam Al-Quran. Dan malam ni sambil-sambil kita menunggu rakan-rakan kita, mungkin ada 2-3 orang lagi. Yang ada sekarang Rafiqah dan juga Adlina. Okay, jadi kita sedikit sebanyak kita mulakan terlebih dahulu dengan apa yang bakal kita kupas pada malam ini, iaitu kisah Ashab As-Sab. Ashab As-Sab. Okay. Kisah kita namakan sebagai pemilik As-Sabt. Okey, pemilik As-Sabt. Baik. Perkataan As-Sabt ini sinonim lah kot dengan orang Melayu, betul? Kita sebut hari Sabtu, kan? Cuma pernah tak kita tertanya, kan? Apa maksud As-Sabtu tu? Pernah tak tertanya? Adlina ataupun Rafiqah pernah tak tertanya apa maksud As-Sabt tu? Sabtu tu maksudnya apa? Kita tak pernah terfikir, kan? Baik. Malam ni kita nak bahas sedikit tentang maksud perkataan As-Sabt ataupun dalam bahasa Melayunya kita sebut sebagai Sabtu. Okey, kenapa Al-Quran menggunakan perkataan ini dan kita orang Melayu kita pinjam perkataan ini untuk jadikan sebagai salah satu hari dalam kehidupan kita, hari Sabtu. Okay. Apa maksud di sebalik perkataan As-Sabt? Jadi kita tahu Sabtu itu diambil daripada perkataan Arab, okay, daripada 3 huruf sin, ba dan juga ta. Sin, ba, ta. Okay. Sa, ba, ta. Okay. Dalam bahasa Arab, okay, As-Sabtu itu bermaksud memutuskan atau menghentikan sesuatu kerja. Saya ulang balik. As-Sabt maksudnya menghentikan ataupun memutuskan sesuatu kerja. Okey. Selamat datang Puan Hidayah. Minta maaf Ustaz, saya salah masuk link. Oh, salah link. Okey, tak apa. Okey. Biasalah tu, kita kadang online ni salah masuk rumah kadang-kadang. Normal lah tu. Okey, jadi Puan Hidayah, Adlina dan juga Rafiqah, malam ni kita akan berbicara tentang kisah Ashabus Sabt. Ashabus Sabt. Tadi saya baru saja bertanya kepada adik-adik Rafiqah dengan Adlina, apa maksud Sabt? Orang Melayu sebut hari Sabtu. Apa maksud Sabtu? Pernah tak kita tanya maksud Sabtu tu apa? Mungkin kita jarang berfikirlah maksud Sabtu tu. Tapi perkataan Sabtu itu diambil daripada perkataan Arab. Jadi bila perkataan ini ada dalam Al-Quran, kita kena cuba faham. Okey, saya ulang sekali lagi. Perkataan As-Sabt berasal daripada Sabata. Sabata. Maksudnya apa? Memutuskan atau menghentikan sesuatu kerja. Okey, boleh. Itu dari sudut bahasa. Jadi persoalan sekarang, kenapa Allah Ta'ala menamakan hari itu dengan As-Sabt? Okey, kita tahu Allah Ta'ala memulakan penciptaan langit dan bumi pada hari Ahad sehingga hari Jumaat. Ahad sehingga hari Jumaat. Berapa hari tu? Cuba bilang. 6 hari. Okey. Dan berhenti pada hari Sabtu. Berhenti pada hari Sabtu. Maksud hari Sabtu tidak ada
penciptaan langit dan juga bumi. Bermula pada hari Ahad hingga hari Jumaat. Okey, boleh faham? Okey. Secara literalnya, kita boleh memahami bahawa As-Sabtu itu maksudnya menghentikan sesuatu kerja atau memutuskan hubungan kita dengan kerja pada hari tersebut. Okey, boleh faham? Okey, kita tengok dalam Quran Allah Taala sebutkan waja'alna naumakum subata. Subata ada kaitan tak dengan Sabtu tu? Sin, ba, ta. Okey. Apa maksud waja'alna naumakum dan kami jadikan tidur kamu. Okey, bila kita tidur apa yang kita buat? Rafiqah, apa kita buat bila kita tidur? Kita tak buat apa-apa. Kita tak buat lelapkan apa-apa. mata. Ha. Okey. Adrina buat apa masa tidur? Lihatkan segalanya, minda. Okey. Puan Hidayah buat apa masa tidur? Tak dengar Puan Hidayah? Mute. Fokus nak rehat lah. Ha. Fokus minda, rehatkan minda dan fizikal lah. Okey. Apa punya soalan lah kan? Masa tidur buat apa kan? Saya nak tanya, ada tak masa tidur kita menulis ke? Masa tidur kita bercangkul ke? Masa tidur kita masak ke? Ada tak? Maksudnya apa kat situ? Kita memutuskan diri kita dengan melakukan pekerjaan. Sebab tu disebutkan waja'alna naumakum subata. Maksudnya bila kita tidur, kita memutuskan diri kita daripada melakukan pekerjaan. Kita menghentikan pekerjaan yang biasa kita lakukan. Okey. Boleh faham? Okey, ini kita faham secara literal supaya kita tahu bila kita berbincang tentang kisah Ashabus Sabt ini apa maksud perkataan As-Sabt itu. Okey. Jadi perkataan As-Sabt atau bongkah yang sewaktu dengannya itu okey, disebutkan sebanyak 7 kali di dalam Al-Quran. Berapa kali? 7 kali di dalam Al-Quran. Okey, boleh? Dan apa yang menariknya, kesemua perkataan tersebut bila disebutkan menceritakan tentang orang Yahudi. Sekarang kita dah boleh relate dah sekarang ni. Okay, perkataan As-Sabt dan apa kisah di sebalik As-Sabt itu. Okay, jadi dalam kisah Ashabus Sabti ini, Allah Ta'ala memberikan satu syariat kepada Yahudi ataupun Bani Israel, Bani Israel agar tidak bekerja pada hari Sabtu. Maksudnya hari Sabtu mesti apa? Off. Hari Sabtu mesti off. Okey, boleh? Dapat tak that idea? Kita sebut perkataan As-Sabt. Okey, dan kita kata As-Sabt itu kita berhenti daripada melakukan kerja. Maka Bani Israel diperintahkan untuk tidak melakukan apa-apa kerja pada hari apa? Pada hari Sabtu. Okey, boleh dapat? Okey. Soalan seterusnya. Apakah pekerjaan Bani Israel pada ketika itu? Apakah pekerjaan Bani Israel pada ketika itu? Okey, saya hentikan terlebih dahulu soalan tersebut untuk kita melihat ayat ini. Sekejap lagi saya akan bagi jawapan kepada persoalan tersebut. Okey, kita tengok ayat daripada surah Al-A'raf ayat ke-163. Adilna boleh baca? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. Okey, terima kasih Dina. Rafika boleh baca terjemahan dia? Dan bertanyalah kepada mereka, wahai Muhammad, mengenai penduduk bandar yang letaknya di tepi laut. Semasa mereka melanggar larangan pada hari Sabtu. Ketika datang kepada mereka pada hari Sabtu itu, ikan-ikan yang menjadi cubaan kepada mereka yang kelihatan timbul di muka air, sedang pada hari-hari lain, ikan-ikan itu tidak pula datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji mereka dengan cubaan itu kerana mereka sentiasa berlaku fasik. Okey, sekarang saya nak tanya semula soalan yang saya tanyakan tadi. Apakah pekerjaan Bani Israel pada ketika itu? Siapa-siapa boleh jawab? Angkat ikan. Nelayan. Kalau dalam bahasa kita nelayan lah. Kerja mereka adalah menangkap ikan. Okey, boleh? Baik. Jadi mereka boleh bekerja daripada hari Ahad sehingga hari Jumaat, tetapi tidak boleh bekerja pada hari Sabtu. Apa kerja mereka? Menangkap ikan. Okey, clear tak sekarang? Okey. Okey, now kita cuba faham ayat ni terlebih dahulu. Bila Allah Ta'ala menyebutkan was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr. Was'alhum, dan bertanyalah kepada mereka wahai Muhammad. Sekarang ni Allah perintahkan kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya berbicara kepada siapa ni? Kepada orang Yahudi pada ketika itu. Okay, maksudnya Allah Ta'ala suruh sampaikan mesej ni kepada siapa? Bani Israel, orang Yahudi ketika zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita kata orang Yahudi ni, okey, situasi ni berlaku di mana? Di Mekah ke di Madinah? Tak dengar. Mekah. Adlina cakap Mekah. Rafika? Madinah. Okey. Kita tanya Adlina dulu. Kenapa cakap Mekah? Tak dengar. Sebab kita tahu waktu tu kaum di kat Mekah tu adalah kaum yang macam kaya. So diorang banyak. Okey. Rafika, kenapa sebut Madinah? Sebabnya di Madinah ada banyak kaum, termasuklah Yahudi. Okey, sangat tepat jawapan Rafika itu. Okey, jadi bila kita berbicara tentang orang Yahudi ni, okey, mereka berada di mana? Mereka berada di Madinah. Jadi sekarang kita boleh imagine kisah ini bila Allah Ta'ala perintahkan Nabi SAW untuk berbicara dengan Yahudi, Nabi berada di mana? Nabi berada di Madinah. Okey. Apa Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi? Okey. Kata Allah, okey, suruh tanya siapa? Was'alhum. Tanyalah kepada orang Yahudi di mana? Di Madinah. Okey. Okey, soalan saya yang kedua. Ada kaitan tak sekarang ni orang Yahudi dengan Bani Israel? Ada tak kaitan? Ada. So siapakah Bani Israel? Orang Yahudi. Orang Yahudi. Maksudnya keturunan mereka lah. Keturunan. Okey, sekarang ni Allah Ta'ala minta Nabi SAW untuk bertanya. Okey, sekarang bila sebut perkataan was'alhum, tanya kepada orang Yahudi. Okey, contohlah saya tanya Puan Hidayah.
Contoh saya tanya Puan Hidayah. Okey. Okey, Puan Hidayah tahu tak tentang pakcik dan makcik Puan Hidayah? Sikit-sikit. Sikit-sikit. Okey. Okey, saya cuba relate kan soalan ni. Okey. Bila Allah Ta'ala minta Nabi untuk bertanya kepada Yahudi, okey, persoalan itu bukanlah untuk Nabi nak tahu lebih lanjut tentang kisah Ashabus Sabt ini. Pertama. Okay, bila Allah Ta'ala kata, tanyalah siapa? Tanya Yahudi tentang kisah Ashabus Sabt ini. Yang pertama, dia bukanlah untuk nak mendapatkan maklumat lebih lanjut. Ataupun nak mengambil maklumat sejarah daripada orang Yahudi ini. Okey, tetapi ia adalah larangan agar baginda tidak mengambil sesuatu, belajar dan meminta fatwa daripada mereka. Contoh macam inilah, okey. Kita imagine A ni, ahli keluarga dia tu memang perompak pembunuh. Okey, boleh? Ahli keluarga A ni, nenek moyang dia dulu adalah perompak dan pembunuh. Kita tanya kepada A ni, kau tahu tak tentang nenek moyang kau? Soalan itu bertanya untuk apa? Nak mendapatkan jawapan ataupun nak seolah macam satu penghinaan? Faham tak maksud saya? Bila A tadi, kan kita tanya A tadi. A tadi nenek moyang mereka pembunuh perompak. Kita tanya A, kau tahu tak nenek moyang kau dulu perompak? Soalan itu nak dapatkan jawapan ataupun tidak? Boleh faham tak maksud saya? Boleh faham. Okey, maksudnya apa kat situ? Maksudnya bukan nak dapatkan jawapan pun, tapi macam dia tahu yang maksudnya yang bertanya tu tahu. Tapi macam nak menyatakan semula dengan cara persoalan. Okey, saya bagi situasi lain. A tadi kan, nenek moyang ni miskin, papa kedana. Kan? Kita jumpa A. Kita tahu tak nenek moyang kau dulu papa kedana miskin? A adalah satu bentuk apa? Penghinaan. Jadi bila soalan itu Allah Ta'ala minta Nabi tanya bukanlah untuk nak cari maklumat daripada orang Yahudi. Tetapi nak menghina mereka sebab apa? Mereka ini melampau tidak mahu ikut ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, jadi penghinaan sebab apa? Dalam kisah ini Allah Ta'ala tukar Bani Israel menjadi monyet ataupun kera. Nanti kita akan baca dalam ayat ni di mana mereka ini ditukarkan menjadi kera ataupun monyet. Okey, kita tanya sekarang ni soalan sama kan. Kau tahu tak kan dulu nenek moyang kau pernah jadi kera, pernah jadi monyet? Kan kalau kita ditanya dengan soalan tersebut apa kita rasa? Terhina tak? Itu tujuan soalan ini. Okay, dalam Quran Allah Ta'ala nyatakan sebab apa? Sebab orang Yahudi ataupun Bani Israel ni Allah Ta'ala telah memberikan banyak peluang kepada mereka. Tetapi mereka mensia-siakan peluang tersebut. Bahkan mereka melakukan kezaliman dan membunuh para Nabi. Ini masalah orang Bani Israel ataupun Yahudi ni. Jadi kisah ini nak bawa balik, nak flashback balik, nak ajak mereka berfikir. Kau tahu tak dulu kan nenek moyang kau degil, zalim. Akhirnya apa jadi? Ditukar menjadi kera. Kau tak takut ke? Seolah gitulah. Kau tak takut ke? Kau tak insaf ke? Seolah begitu. Okey? Jadi bila diminta untuk Nabi SAW bertanya kepada mereka, nak mereka flashback balik, okey, dengan harapan mereka ada rasa malu, ada rasa bimbang, ada rasa takut.
dan kemudian kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuan dia. Okey. Jadi kalau kita tengok kisah nenek moyang mereka itu tidak disebutkan pada zaman Nabi mana. Ia mungkin boleh berlaku pada zaman Nabi Musa ataupun zaman Nabi Daud ataupun zaman Nabi Sulaiman ataupun nabi-nabi yang lain. Tidak diceritakan pada zaman Nabi mana. Kita cerita pasal nenek moyang mereka tadi tu. Kita tak tahu zaman Nabi yang mana satu. Okey. Allah Ta'ala sebutkan was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr. Okey. Sekarang perkataan hadiratal bahr. Sekarang kita cuba imagine di manakah mereka tinggal. Mereka tinggal di tepi laut. Tadi kita sebut nelayan kan? Nelayan kebiasaannya tinggal di tepi laut. Idh ya'duna fis sabt. Mereka melanggar larangan pada hari Sabtu. Okey, tadi kita kata pada hari Sabtu boleh buat kerja tak? Dalam konteks orang Bani Israel tadi, mereka boleh tak tangkap ikan? Tidak dibenarkan. Okey. Tetapi apa yang berlaku? Mereka melanggar larangan tersebut. Okey, sekejap lagi kita akan cuba kaitkan. Kita akan cuba kaitkan ayat ini dengan kehidupan kita. Sebab itu di penghujung ayat ini Allah Ta'ala sebutkan kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Demikianlah kami menguji mereka. Perkataan apa? Menguji mereka. Allah Ta'ala uji mereka dengan kesukaran ataupun dengan kesenangan? Bagi jawapan pada saya. Kesenangan. Okey. Sebab itu kita tengok jangan kita sangka ujian itu hanya dalam bentuk kesusahan. Sekarang ini bila mana mereka dilarang untuk menangkap ikan pada hari Sabtu, pada hari Sabtu itulah muncul ikan yang banyak di tepi pantai. Okey, cuba kita letakkan diri kita di tempat mereka. Rumah kita di tepi pantai, kan? Buka-buka pintu, bangun pagi buka pintu, tengok ikan penuh kat depan tu. Tapi hari tu hari Sabtu. Agak-agaklah kalau kita berada di tempat mereka, apa kita buat? Puan Hidayah, agak-agak nak turun nak tangkap seekor dua. Mesti dah. Itulah lakukan. Ya, itulah ujian kita. Cuba kita kalau kita anggap ini sebagai analogi. Analoginya apa? Kita ditawarkan untuk mendapatkan harta yang banyak tetapi dengan cara yang salah. Contohnya apa? Rasuah. Kan? Orang bagi kena, okey. Rafika, saya nak bagi awak 1 juta. Okey? Tetapi awak mestilah buat A, B, C, D, benda yang tak betul. Okey, Rafika, 1 juta ni. Apalah Ustaz. Ya, okey. Sekarang memanglah kan. Benda tak ada depan mata. Kita boleh cakap kan? Hatta saya pun saya risau. Ditawarkan sesuatu yang sangat-sangat besar, kan, satunya menyebabkan kita hidup senang. Sekarang sebab sekarang kita berbicara tentang ayat ini, jawapannya mungkin tak apalah, tak naklah 1 juta. Okeylah, sikitlah 2 juta. Puan Hidayah, saya bagi banglo harga 5 juta. Iman tak kuat, memanglah. Betul tak? Betul tak? Kalau iman tak kuat, memang kita akan tewas. That's why kita baca tadabbur ni, jangan duk tengok masalah Bani Israel tu. Tengok siapa? Aku ni kalau duduk tempat mereka, adakah aku kuat? Okey. Dan ini yang berlaku kepada Bani Israel. Kalau kita duduk tempat mereka macam manalah? Kan?
Kan, Puan Hidayah kan, bagi 5 juta kan, masuk agama lama balik. Okeylah, tak nak 5 juta, saya bagi 10 juta. Nampak tak? Kita akan mula apa? Okey, mula macam terdetik. Kan, okey juga. Dia ada tu kan, betul tak? Bisikan tu. Okey. That's why cuba relate dengan kehidupan kita. Bila Allah Taala sebutkan kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Okay, sesuatu yang datang kepada kita dalam bentuk nikmat yang besar, tetapi ia adalah salah satu bentuk larangan. Ini yang ada dalam diri kita sekarang. Okay? Jadi kita boleh relate sekarang dengan kehidupan kita. Nikmat yang datang banyak tapi dalam bentuk apa? Bentuk yang dilarang. Okay? Jadi that's why bila mana Allah Ta'ala larang itu kepada Bani Israel, itu adalah salah satu bentuk tanggungjawab yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Apakah tanggungjawab tersebut? Tanggungjawab boleh untuk tangkap ikan pada hari biasa kecuali hari Sabtu. Okay, kita bawa analogi itu sebagai apa? Tanggungjawab. Allah Ta'ala bagi tanggungjawab kepada kita. Okey. Boleh? Jadi kita boleh relate sekarang, setiap tanggungjawab itu adalah ujian. Setiap tanggungjawab adalah ujian. Katakan kita ditakdirkan jadi orang yang kaya. Jadi orang yang kaya itu adalah apa? Tanggungjawab. Dan at the same time dia adalah apa? Ujian. Okay. Now kita cuba bayangkan diri kita berada di tempat tersebut. Okay. Jadi kenapa Allah Ta'ala berikan tanggungjawab? Ada beberapa sebab. Okay. Untuk menentukan antara orang itu bersungguh-sungguh melakukan suatu perkara ataupun tidak. Okay. Adilina sekarang sebagai pelajar kan? Tanggungjawab Adilina adalah sebagai seorang pelajar. At the same time, ada tak ujian di situ? Ada. Puan Hidayah. Tanggungjawab Puan Hidayah masuk Islam. Ada tak ujian di situ? Banyak ujian. Ya. So tanggungjawab adalah apa? Ujian. Tanggungjawab adalah ujian. Arifikah? Pelajar lagi kan? Itu adalah ujian. So kalau kita fikir dalam kerangka itu, bagaimana kita nak melaksanakan tanggungjawab, at the same time kita nak jadikan dia sebagai salah satu bentuk cara kita memanifestasikan ujian itu. Macam mana kita berhadapan dengan ujian itu. Dia kalau jadi student ni saya faham lah, dekat final exam ataupun hujung-hujung semester dia jadi kelang kabut dah. Assignment tak siap, ini tak siap, itu tak siap. Cuba kita tanya kan, bila kita buat assignment itu adalah satu bentuk tanggungjawab, betul? Okay? Dan ia adalah ujian. To what extent kita buat assignment tu, kita tak ciplak karya orang lain. Kan? Kita ambil maklumat orang lain, kita kata kita yang tulis. Malam ni tak tidur lah dua orang ni. Tak, saya bawa tu supaya kita berfikir. Contoh-contoh. Supaya kita berfikir dan relate dengan kehidupan kita. Okey. Jadi, nak bezakan antara orang yang bersungguh-sungguh dan orang yang sambil lewat. Ada orang yang diberikan tanggungjawab sebagai pelajar, tapi buat secara sambil lewat. Nak bezakan orang yang saleh dengan orang yang bermasalah. Ada orang belajar bersungguh-sungguh. Tapi ada orang bila diberikan peluang untuk belajar, tak belajar betul-betul. Jadi orang yang bermasalah. Puan Hidayah diberikan nikmat apa? Islam. Okey. So sekarang untuk membezakan itu, tanggungjawab diberikan itu untuk membezakan sama ada kita maintain ataupun kita sebut sebagai istiqamah dengan nikmat Islam yang kita dapat itu, ataupun kita akhirnya gagal. Nak bezakan, tanggungjawab itu pembeza antara orang yang berjaya dengan orang yang gagal. So bila kita tengok tanggungjawab itu dalam konteks ujian, dalam konteks kita nak mendekatkan diri dengan Tuhan,
dia akan dapat satu gambaran melalui dimensi yang berbeza. Sebelum kita kata aku pelajarlah. Pernah tak kita fikir pelajar itu, belajar itu adalah salah satu bentuk tanggungjawab? Pernah tak terfikir? Adilina, Rafika. Kalau fikir, alhamdulillah. Ada orang dia tak kisah belajar. Belajarlah kan. Dah dapat masuk universiti, belajarlah. Okey. Dan nak membezakan antara orang yang kuat dengan orang yang lemah. Ada orang yang bila belajar kan dia kuat kan, assignment banyak ke ataupun tugasan dia berikan terlalu besar sebagai contohnya. Ada yang tewas, betul tak? Ada tak kawan-kawan kita yang tewas? Nak bunuh diri, betul? Nak berhenti, tak nak belajar dah. Itu membezakan antara orang yang berjaya dengan orang yang gagal. Okey, poin daya kan diberikan tanggungjawab kan sebagai muslim. Okey. Kuat ataupun lemah. Itu penentu sekarang ni. Bila diberikan tanggungjawab, adalah ujian. Betul tak? So kita kuat ataupun kita lemah. Jadi ayat ini bawa kita untuk melihat diri kita sebenarnya walaupun ia bercerita tentang Bani Israel. Okey, boleh? Okey. Ada soalan? Okey, jadi Allah Ta'ala bagi ujian kepada orang Yahudi atau Bani Israel ini, sebenarnya ujian ini untuk mempersiapkan mereka agar mereka mampu untuk mengatasi hawa nafsu mereka. Kan? Ujiannya apa? Ujiannya diberikan ikan yang banyak. Kan? Tapi adakah semua orang Yahudi tadi itu, Bani Israel tadi itu, turun menangkap ikan? Tak, tidak semua. Ada yang maintain. Nanti saya akan bagi tahu tentang golongan-golongan ini. Okey, Allah Ta'ala nak persiapkan mereka untuk mengatasi hawa nafsu. Dan kita lihat sekarang ni ujian from the positive side. Kan? Bila mana Allah Ta'ala bagi tanggungjawab, Allah uji kita sebenarnya nak tengok ataupun nak latih kita supaya mengatasi hawa nafsu dan juga keinginan. Dan juga nak mengatasi kelemahan sedia ada. Dia macam training. Contoh tadi kan, Puan Hidayah kan. Saya bagi 5 juta ataupun banglo kan. Nak tengok Puan Hidayah sekarang ni. Kuat ataupun lemah. Nak ikut nafsu ataupun tak. So that is part of training sebenarnya. Jadi begitu juga dengan Bani Israel ini adalah apa? Sebagai persediaan mereka untuk berhadapan dengan musuh yang sebenar sebenarnya. Kalau kita gagal melawan hawa nafsu, macam mana kita nak menentang musuh yang sebenar? Adrina, hari ini kalau saya ajak pergi perang dengan Israel, bersedia tak? Kalau cakap sekarang mungkin bersedia, tapi bila sampai sana tu nanti mungkin dia rasa macam belum tentu kan. Sebab kita fikir apa? Aku masuk nanti pergi sana nanti aku mati. Nampak kita banyak fikir ni macam mana dah. Aku dah beli kereta Ferrari, contoh. Kan rumah aku dah besar, macam mana aku nak pergi sana? Nampak tak? Cara kita fikir. Ini contohlah, bukan saya nak mengajak begitu tak. Tapi contoh supaya kita faham konteks itu. Okey. Kita lihat realiti. Bila mana Allah Ta'ala berikan ujian, kebanyakan orang atau Bani Israel ataupun Yahudi ini mereka gagal dalam berhadapan dengan ujian tersebut. Mereka gagal. Mereka tak mampu bertahan dalam ujian. Mereka mengikut hawa nafsu. Tapi kalau kita lihat orang Islam, para sahabat, mereka berjaya kan? Sebab apa? Mereka ada iltizam. Mereka kekal dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Puan Hidayah ni banyak mesej yang boleh belajar ni Puan Hidayah. Yang relate dengan diri kita kan. Saya pasti Puan Hidayah banyak bentuk-bentuk macam ni. Bentuk ujian yang begini. Ujian yang bukannya ujian dalam bentuk yang negatif, tapi ujian dalam bentuk yang positif. Maksudnya ujian dalam bentuk nikmat yang banyak. Mungkin ada.
Okay? Yang kadang-kadang kita rasa macam berbelah bagi. Macam mana aku nak buat keputusan ni? Okay? Jadi macam mana kita nak tadabbur? Kita tanya diri kita. Ketika mana kita diuji, sejauh mana kita merasai bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu sentiasa ada bersama dengan kita. Sejauh mana bila kita ditimpa ujian, ia sebenarnya memberikan kekuatan kepada kita. Soalan refleksi untuk kita. Okey? Dan ada ketika kenapa kita lari daripada kasih sayang Tuhan? Kenapa kita lari daripada rahmat Tuhan? Ada beberapa sebab. Okey? Sebab inilah yang terjadi kepada Bani Israel ini. Yang pertama, hati yang jauh daripada Allah. Hati yang jauh daripada Allah. Yang kedua, hati yang pudar daripada keimanan. Jadi Puan Hidayah, kalau nak terus kekal, terus kuat, dan kena bagi makanan kepada hati kita. Dan sesi kita ni adalah salah satu cara kita memberikan makanan kepada hati kita. Kemudian jaga keimanan kita, jangan biar ia pudar. Kadang-kadang kita rasa kuat kan? Tapi ada ketika kita rasa down sangat, kita rasa lemah sangat. Kan Puan Hidayah? Mungkin Puan Hidayah, saya pasti Puan Hidayah kalau boleh kongsikan pengalaman, ada ketika mungkin rasa down, ada ketika mungkin rasa kuat. Ada tak situasi tersebut berlaku? Sudah tentu ada, Ustaz. Okey. Sama kita Rafiqah Adlina kan? Kita ada keadaan itu sebab iman kita yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Ketika bertambah mungkin kita kuat. Tapi ketika berkurangan kita rasa down, kita rasa lemah, kita rasa something yang tak kena dengan diri kita. Dan check balik apa? Hati kita. Okey? Dan kita lihat bagaimana para sahabat mereka berjaya berhadapan dengan ujian, masuk ke dalam peperangan Uhud sebagainya. Bilal bin Rabah sebagai contohnya. Kan? Kita baca kisah mereka kan? Sebab apa? Hati mereka dekat dengan Allah. Okay, sebab tu disebut apa? Ahad. Kan? Ahad bukan hari Ahad. Maksudnya apa? Satu, Allah yang satu, Allah yang satu. Dan hati mereka penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. That's why kalau kita rasa down, okay, cuba cari kawan-kawan kita yang kita lihat mereka ni banyak melakukan amalan supaya kita boleh berkongsi, ataupun orang yang ada ilmu sebagai contohnya. Dekatkan diri kita dengan mereka. Kena ada that circle. Okay, bukan kita nak menafikan kawan-kawan kita yang lain, tak. Tapi untuk nak membina semula iman kita, membina semula hati kita, itu we need someone that can guide us. Boleh. Mungkin mak kita, mungkin ayah kita, mungkin suami kita, mungkin kawan-kawan kita. Anda yang mengenali siapa yang berada di sekeliling anda. Boleh? Okey. Oh, ni kita baru ayat. Ni kita tak masuk lagi kisah tukar jadi kera tu kan. Tapi ayat pertama pun dah banyak kan? Refleksi, tadabbur yang boleh kita belajar. Okey. Ni nak bawa gambaran lah. Tadi perkampungan Bani Israel tadi di mana? Di tepi laut. Kemudian kan hari Sabtu tiba-tiba datangnya apa? Oh, banyak betul ikan kan. Wah, ikan dah lah sedap-sedap kan. Ikan lah bila dapat tangkap ikan banyak, maksudnya apa? Income pun banyak kan? Jadi ini adalah bentuk ujian yang datang kepada kita. Ia adalah tanggungjawab dan at the same time dia adalah ujian kepada kita. Okey, boleh? Okey, kita pergi kepada ayat ke 164. Okey, Adlina baca, Rafiqah pula baca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qalat ummatun minhum lima ta'uzuna qauman Allahu muhlikuhum
وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. صدق الله العظيم. Okay, terima kasih. Saya bagi tips sikit nak baca. Okay. Bila kita jumpa perkataan, tengok perkataan qauman dengan Allah tu kan. Qauman tu dia adalah tanwin kan. Lepas tu baris mati tak? Bila baris mati kita kena bunyikan nun tu. Qaumanillah. Qaumanillah. Nanti inilah tajwid lah ni. Okey. Tapi saya tak nak sentuh lah. Ini tip lah. Okey. Okey, Puan Hidayah boleh baca terjemahan? Dan ingatlah ketika segolongan di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazabkan mereka dengan azab yang amat berat. Orang-orang yang memberi nasihat itu menjawab, nasihat itu ialah untuk melepaskan diri dari bersalah kepada Tuhan kamu dan supaya mereka bertakwa. Okey. Baik, sekarang kita tengok bila situasi ni berlaku, kan? Situasi tadi tu. Allah Taala perintahkan larang supaya jangan menangkap ikan pada hari Sabtu. Ada yang menangkap ikan pada hari Sabtu. Okey. Jadi kalau kita tengok dalam dialog ni, ada beberapa golongan lain sebenarnya. Golongan yang tak follow pun yang golongan yang pergi tangkap ikan tu. Jadi saya simpulkan kepada 3 ni. Yang pertama pesalah tadilah, pergi tangkap ikan. Yang kedua, sebab tu saya sebut tadi, tidak semua mereka yang pergi menangkap ikan. Ada juga yang stay, yang strong. Okey, firm. Tak mahu. Sebab apa? Ini adalah larangan daripada Tuhan. Tak boleh ambil. Tak boleh tangkap. Jadi mereka pula menegur mereka yang melakukan kesalahan. Menentang orang yang melakukan dosa. So ada golongan kedua pula. Tapi kita tengok rupanya bukan ada 2 golongannya. Ada golongan 3 pula. Yang ni yang jenis apa? Dia tak pergi. Tapi dia apa? Dia diam membisu je lah. Tapi yang ironinya, disalahkan pula siapa? Orang yang tegur pesalah tu. Dia kata apa? Apa faedah nak nasihat mereka? Kan mereka nanti kena azab lah. Nak nasihat pun tak guna. Okey. Cuba relate dengan diri kita. Di mana kita bila situasi itu berlaku? Okey. Harap kita tidak berada di tempat yang pertama lah. Okey. Sekarang ni kita tengok kawan-kawan kita, contoh kawan-kawan kita atau saudara mara kita berada di tempat yang pertama. Di manakah kita sekarang? Nombor 2 ataupun nombor 3? Yang nombor 2 dia beritahu, ni tak boleh ni, tak boleh. Kena berubah. Yang ketiga, buat dono je kan. Lepas tu tengok orang yang duk tegur orang kata, dia ni kan poyo je kan. Biarlah dia. Di manakah kita? Boleh faham tak analogi ni supaya kita tanya kan, role kita kat mana sekarang ni? Adakah bila kita nampak orang buat salah kita terus tegur kan, kita bagi tahu benda tu salah, sepatutnya buat benda yang begini ataupun kita lantak engkau lah kan, kubur masing-masing, lantak engkau. Jadi Allah Ta'ala sedang menegur 2 golongan sekarang ni. Nombor 1 dengan nombor 3. Nombor 1 dengan nombor 3. Dan Allah Ta'ala nak kita jadi nombor 2. Puan Hidayah, ada tak kalau boleh kongsikan situasi yang saya sebutkan tadi? Tengok ada something yang salah tapi kan kita berada di mana? Nombor 2 atau nombor 3? Kalau ada lah, kalau boleh kongsikan. Ini kisah saya lah. Ada satu si fulan tu dia nak bawa saya pergi
Kaabah lah, pergi menunaikan umrah. Okay. And then, tetapi dia punya niat tu bukan ikhlas kerana Allah lah. Dia punya niat adalah kerana dia nak saya jadi isteri dia lah. Oh, Yang kedua, ni selepas kahwin ke sebelum kahwin? sebelum Sebelum kahwin. Okay. Ha. Okay. masa tu saya baru masuk Islam lagi lah. Tujuan saya berkawan dengan dia sebab saya tengah mencari orang yang boleh didik saya dari Islam. Tetapi dengan orang ni saya dah cakap dengan dia, kita hanya berkawan, and then disebabkan saya nak tuntut ilmu lah, bukan selain daripada itu lah. Dan masa nak pergi umrah tu, dia orang kan ada banyak syarat dia, kena ada mahram. Tapi dia macam terus saya macam menipu lah, kata saya ni isteri dia, so dia je lah mahram saya lah. So saya rasa kita nak pergi beribadah mesti dah kena ikhlas, kena jujur kan, tapi itu sudah kesalahan lah. Saya tegur dan saya tolak lah, saya tolak tak pergi umrah lah. Saya tolak kawan dia lah. Memang saya niat nak pergi umrah, tetapi dengan situasi macam ni saya tak nak lah, saya tolak semua. Tapi Alhamdulillah, tak sangka pula saya dapat rezeki lain-lain lah. Saya dapat orang sponsor saya pergi umrah. Alhamdulillah. Ada satu hamba Allah tu, dia sponsor 10 mu'alaf pergi umrah. Saya the selected one. Alhamdulillah. Allah nantikan yang lebih baik lah. So nampak bila kita firm then Allah Ta'ala akan ganti. Don't worry. Tapi kadang-kadang lah benda macam tu, kadang-kadang bila lagi aku nak pergi umrah kan, ni dengan orang dah offer ni kan. So nampak tak benda-benda begitu yang kadang-kadang kita tewas. Kan tadi Rafiqah kata tak nak sejuta ni kan. Sekarang memanglah kan. Kalau duit tu saya bawa letak depan awak kan. 2-3 kali fikir tu. Kan. So benda-benda begini. So bila berlaku satu keadaan, di manakah kita? Kena ingat macam ni bila sebut pendakwah ni tidak semestinya dia perlu ada gelaran ustazah. Perlu ada gelaran ustaz. Tidak semestinya belajar agama. Dakwah ni maksudnya apa? Mengajak orang melakukan kebaikan dan meninggalkan benda yang tak betul. As simple as that. Tapi kadang-kadang orang sebut pendakwah ni kan mestilah pakai kopiah, pakai apa, jubah, pakai no. Dakwah ni maksudnya apa? Dakwah adalah mengajak orang melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. As simple as that. So kita semua ada peranan tak kat situ sebagai pendakwah? Ada. Kita seorang pelajar ke, kita sebagai seorang isteri ke, ada peranan kita kat situ. Jadi kita kena usaha untuk menjadi golongan yang kedua. Okay, jangan sekadar tengok kawan-kawan kita kan. Kita tahu dia buat salah, tapi kita diam je. Sebab apa? Kita kata lantak engkau lah, nanti rasakanlah kan azab ke apa kan. So do something, at least something yang walaupun tak besar, berikan sedikit teguran. Cara yang terbaik yang boleh kita lakukan. Cuba yang terbaik. Allah Ta'ala ajar kita melalui surah Al-A'raf ayat ke-114 ni. Okay, ada pesalah, ada orang yang berdakwah, tapi ada pula golongan yang dia tak menegur yang pesalah tadi, bahkan apa? Menyalahkan orang yang berdakwah pula. Berlaku tak dalam masyarakat kita sekarang? Berlaku tak? Berlaku. Jadi kisah para nabi ni bukannya kisah sejarah. Irrelevant. Kan? Daripada dulu, sekarang dan sampai bila-bila. Dia kena tengok dalam konteks yang betul. Okey? Jadi bila mana kita lihat dalam realiti kehidupan kita ni, ada macam inilah, ada yang melakukan kesilapan, ada yang mengajak orang melakukan kebaikan, yang mencegah kemungkaran, dan ada juga yang diam membisu, bahkan mengutuk pula orang yang melakukan dakwah. Jadi kita lihat mereka ni daripada golongan yang sama, Bani Israel.
bangsa yang sama, duduk kawasan yang sama. Tapi kenapa ada perbezaan ni? Apa Hidayah? Kan mereka daripada tempat yang sama, duduk tempat yang sama, keturunan sama, bangsa sama. Tapi kenapa ada berbeza-beza ni? Kenapa? Ketakwaan dan keimanan berbeza. Ya, sebab tu kita ni kan agama sama. Tapi kenapa ada berbeza-beza? Betul tak? Ia bergantung kepada tahap keimanan tadi lah dan hati kita tadi tu. Okey? Boleh Okey. Ayat okey. Okey. Sebab tu ini antara sikap manusia berhadapan dengan situasi yang macam ni. Contoh, itu adalah sebagai satu contoh saja. Yang pertama yang buat tak tahu. Yang kedua seru dan cegah. Yang ketiga dia tak setuju tapi dia dengan hati jelah dia rasa tak selesa tapi dia tak cakap apa pun. Yang keempat, kutuk orang yang mengajak buat kebaikan. Dan yang terakhir, anggap tidak ada faedah untuk nasihat mereka sebab kita anggap mereka akan diazab. Setuju tak kalau saya katakan ramai kita berada di nombor 3? Kan kita tak setuju tapi kita tak berani nak cakap. Betul tak? Betul. Okay. That one still okay lagi. Tapi jangan kita diam tapi kita marah orang yang ajak orang buat kebaikan. At least kita tak suka benda tu kan. Benda tu kita tahu salah tapi kita rasa macam tak selesa kan. Maksudnya kita menidakkan dengan hati. Tapi kalau mampu kita buat apa? Kita seru, kita cegah. Itu antara yang terbaik supaya kita mendidik diri kita. Okey, boleh? Okey, ayat yang ke 165 ini, falamma nasu ma dhukiru bihi anjayna alladhina yanhauna 'anis su'i wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsuqun. Maka ketika mereka melupakan apa yang telah diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang daripada perbuatan jahat itu dan kami timpakan orang-orang yang zalim dengan azab seksa yang amat berat disebabkan mereka berlaku fasik atau derhaka itu. Okay. Jadi ayat ke-165 ini sebenarnya nak mengingatkan kita supaya orang yang lakukan kesilapan itu, okay, kita sebagai orang yang melihat mereka melakukan kesilapan, perlu apa? Perlu ingatkan mereka. Tegur mereka. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala nak kita jadi golongan yang nombor 2 tadi tu. Yang ajak orang melakukan kebaikan, mencegah kemungkaran. Allah Ta'ala nak kita jadi macam tu. That's why kalau kita rasa macam aku sekadar mampu dengan hati saja, cuba upgrade diri kita. We need to do something. Okay, jangan sekadar kita rasa tak selesa tapi kita tak buat apa-apa. Buat something. Okay? Dan ayat 166, falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Setelah mereka berlaku sombong takbur, tidak mengambil indah kepada apa yang telah dilarang kepada melakukannya, kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Okay? Ini walaupun ada para ulama mengatakan mereka ini sifatnya saja seperti kera, tetapi kebanyakan ulama menyebutkan apa? Mereka ni benar-benar menjadi fizikalnya seperti kera. Allah Ta'ala ubah manusia jadi apa? Jadi kera. Okey. Jadi kita kena tanya sekarang ni, kenapa Allah Ta'ala tukarkan rupa manusia ini, Bani Israel ini kepada rupa kera? Yang pertama, kerana mereka mempermainkan agama. Yang kedua, kerana mereka menolak untuk mengikuti ajaran agama. Yang ketiga, kerana mereka melampau dan menentang agama. Ini sebab Allah Ta'ala tukarkan mereka daripada manusia menjadi kera. Jadi zahir ayat ini memang mereka itu menjadi sifat fizikal mereka menjadi kera. Dan kalau kita baca dalam tafsir, mereka ini
tidak ada tidak beranak pinak. Yang ditukar menjadi kera ni tidak beranak pinak. Mereka mati, lepas tu tak ada dah lepas tu. Nanti ada pula orang bawa teori apa Darwin kan. Mereka ni ditukar jadi kera, mereka tidak beranak pinak, mereka mati selepas itu. Okey. Cuma soalan sekarang kita tanya, apa hikmah Allah Ta'ala tukarkan mereka jadi kera? Dia tak boleh jawab sebelum saya bagi jawapan. Apa hikmah Allah Ta'ala tukarkan mereka menjadi kera? Cepat, soalan kebat ni. Maksudnya Allah nak tunjukkan yang manusia tu darjat dia dah tinggi, tapi ditukarkan menjadi binatang yang tidak punya akal. Jadi sepatutnya kita kena fikir apa yang Allah nak kita nampak dalam ayat tu. Okey, terima kasih. Rafiqah, seorang satu kena bagi jawapan sebelum saya bagi jawapan. Bagi pengajaran kepada golongan yang lain supaya tak melanggar juga perintah Allah Ta'ala, dan juga bagi pengajaran pada kita. Okey. Puan Hidayah? Allah tunjuk dia punya kuasa. Kuasaan Allah, maksudnya Allah mampu melakukan apa saja. Okey, terima kasih itu jawapan daripada ahli surah sekalian. Cuma ada beberapa perkara yang mungkin saya nak tonjolkan pada malam ni. Okey. Yang pertama, kenapa Allah Ta'ala tukarkan mereka menjadi kera? Sebab Allah Ta'ala nak mereka ini menjadi manusia yang mempunyai sifat kemanusiaan. Ada manusia kan? Tapi tak ada sifat kemanusiaan. Bukannya sifat kebinatangan yang melampaui batas. Apa masalah Bani Israel tadi? Melampaui batas. Sifat melampaui batas ini adalah sifat apa? Binatang. Pertama. Okey. Mereka menolak kemuliaan manusia yang diberikan oleh Tuhan. Apakah kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka? Agama. Apabila mereka menolak agama daripada diri mereka, mereka menolak kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan, maka jatuhlah kemanusiaan itu dan juga kemuliaan mereka. Dan sekarang tahap mereka adalah seperti binatang. Yang ketiga, Allah Ta'ala nak mereka ni menghidupkan semula sifat kemanusiaan dan membezakan diri mereka dengan binatang. Ini tak ramai tak orang yang manusia tapi sifatnya binatang? Ramai kan? Jadi ini antara pelajaran yang kita boleh belajar. Sebab agamalah yang memuliakan manusia. Agamalah yang memuliakan manusia. Jika kita menolak agama, itu bermaksud kita menolak kemanusiaan. Ataupun the other way around. Okay? Bila tolak agama, maksud kita menolak apa? Kemanusiaan, dan kita memilih apa? Kebinatangan. Baik, Adrina, apa beza manusia dengan binatang? Manusia ada akal, haiwan dia tak ada akal. Kenapa manusia dikatakan sebagai sebaik-baik ciptaan? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Puan dia? Manusia ada akal untuk berfikir. Maksudnya Allah Ta'ala muliakan manusia melalui akal. Dan pada akal itu juga ada apa? Ada nilai, values. Itu yang tak ada pada binatang. Ada akhlak, ada apa? Adab.
ini yang semakin hilang daripada diri manusia. Jika kita ada kemanusiaan, kita ada nilai. Kita ada akhlak. Kita ada adab. Tapi sekiranya hilangnya nilai, hilangnya akhlak, hilangnya adab, maka kita sedang memakai pakaian apa? Pakaian kebinatangan. Okey? Jadi sebab itu kisah Ashabus Sab ni saya tak boleh nak terangkan secara panjang lebar, secara detail sebab dia makan masa. Okey, tapi ini antara kesimpulan yang boleh kita belajar pada malam ini. Yang pertama, okey, setiap tanggungjawab itu ada apa? Ada ujian. Setiap tanggungjawab pasti ada ujian. Tanya diri kita, sejauh mana aku mampu untuk berhadapan dengan ujian tersebut? Aku berjaya ataupun aku tewas? Yang pertama. Yang kedua, okey, kita kena pilih untuk menjadi golongan yang terbaik. Ada 3 golongan tadi kan? Pesalah, pendakwah dengan orang yang duk diam diri, duk salahkan orang yang berdakwah pula. Which one kita nak jadi? Nombor 1, nombor 2, nombor 3? Semua. Nombor 2. Kita nak jadi nombor 2. That's why kalau kita nak jadi nombor 2, kita kena ada usaha untuk melaksanakan kewajipan menegur dan berikan apa? Nasihat. Kan Puan Hidayah ada berapa orang anak, Puan Hidayah? 3 orang. Kita ada tak kewajipan nak tegur anak-anak kita, bagi nasihat pada anak-anak kita? Ada tak? Ada. Tertentu ada. Betul. Rafiqah kan? Ada kawan-kawan kan? So ada tak kewajipan kita nak tegur mereka, bagi nasihat ke mereka? Ada tak? Ada, tapi sometimes mungkin daripada segi certain perkara tu macam tak kuat. Contoh? Kalau boleh bagi contoh. In terms of solat ke? Maksudnya ada kawan-kawan kita yang tak solat. Tapi kita macam susah nak tegur mereka. Saya rasa macam boleh tak kalau saya solat tu kira macam teguran untuk mereka. Macam ni kalau awak solat teguran untuk mereka? Boleh ke? Maksudnya kita buat tegur dengan perbuatan macam tu. Maksudnya dia nampaklah kita solat? Tak apa, itu dia banyak cara lah. Bila disebut teguran, bagi nasihat dia banyak cara. So kita tak kata one size fits all. Kan? So boleh buat ikut kemampuan masing-masing, ikut kreativiti masing-masing. Kalau kita rasa bila kita tiap-tiap hari dia nampak kita solat, mungkin terbuka hati dia untuk solat. Kan? Kadang-kadang kita cakap, kita nasihat dia, solatlah. Mungkin dia tak nak dengar, tapi bila tengok, kawan aku tiap-tiap hari solat kan. Tapi aku tengok muka dia tenang, dia tak ada masalah pun. Dia mungkin akan fikir benda-benda gitu. Kita cuba buat apa-apa yang kita mampu. Okey? Dan kita kena ingat terakhir sekali, dosa pasti akan mengundang musibah. Ini yang terjadi kepada Bani Israel yang akhirnya ditukarkan menjadi kera. Sebab tu dosa ni dianggap sebagai satu kezaliman. Dosa adalah sebagai satu kezaliman. Zalim kepada siapa? Diri sendiri. Sebab tu kita doa apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami menzalimi diri sendiri. Ini doa siapa ni? Doa Nabi Adam alaihissalam. Selepas dia apa? Makan buah di dalam syurga. Inilah doanya. Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah melakukan kezaliman kepada diri sendiri. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampunkan kami, lanakunanna minal khasirin, nescaya kami akan berada dalam golongan orang yang rugi. Ini antara, saya yakin banyak kesimpulan yang boleh kita bawa pulang sebenarnya pada malam ni kan. Tapi ini antara 4 poin utama yang boleh kita jadikan sebagai panduan, sebagai rujukan. Bila baca kisah Ashabus Sabti ni, jangan sekadar melihat, pada muka engkau Bani Israel, kau tak nak ikut kan kau jadi kera. No.
tanya diri kita, ada tak aku ada sifat itu, sifat yang ada pada Bani Israel itu. Dan kalau kita lihat tadi 3 golongan tadi kan ada sebenarnya ciri-ciri itu pada kita yang perlu kita perbaiki kan. Jadi moga-moga nanti boleh kongsi, kalau Puan Hidayah mungkin boleh kongsi dengan ahli keluarga tentang kisah ni kan. Lina, Rafiqah mungkin boleh kongsi dengan kawan-kawan. Kan sembang secara santai kan. Tadi aku ada lah dengar cerita tentang macam ni. Oh, rupanya kisah Ashabus Sabti ni sebenarnya ada kaitan dengan kita macam ni. So start macam tu supaya orang akan tertanya-tanya, oh aku baru tahu rupanya Bani Israel dah pernah ditukar menjadi kera. Mungkin kawan-kawan tanya kenapa contohnya. Puan Hidayah kalau cerita kat anak-anak sukalah kisah-kisah macam ni kan. Kita kata cerita kisah Bani Israel ditukar menjadi kera. Lepas tu kita beritahu lah, bagilah pengajarannya kenapa. Apa kesalahan dia? Kenapa kita tak boleh ikut macam dia? So this is how kita cuba, sebenarnya itulah dakwah sebenarnya. Betul tak? Itulah dakwah. Sembang dengan kawan sebelah kita kan. Aku belajar something kan. Aku rasa ni lah pentinglah kisah ni yang boleh kita jadikan sebagai panduan kehidupan kita. Dan something yang santai. Tidaklah perlu Rafiqah panggil kawan, duduk sini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lari kawan kita kan. Sebut dengan cara yang santai, sambil makan ke, sambil minum dekat kafe ke, kan. Sembang santai-santai. Tak perlu nak sebut ayat Quran kan. Adilna panggil kawan dia, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillah minasyaitanir rajim. Pada balik tengok dah tak ada dah depan kita. So be kreatif dalam dakwah. Be kreatif. Okay, mungkin kita tak perlu sebut ayat Quran, tapi kita sampaikan mesej yang ada dalam Quran tu. Kan ayat Quran yang kita baca. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ada pandangan? Silakan. Saya ada soalan. Macam Ustaz kan ni situasi kalau Ustaz nampak ada anak-anak murid lelaki dan perempuan berkeluar berdua sebab benda ni sekarang orang anggap macam benda biasa je. Sebab semua orang buat kan. Macam mana Ustaz nak tegur? Ataupun yang Ustaz nampak kawan Ustaz keluar berdua, macam mana Ustaz nak tegur? Okey, saya faham Adilna masukkan sebab benda ni nampak something yang rare kan? Something yang bukan rare, something yang normal. Kan? Bila kita tegur nanti orang kata kita poyo pula. Dia kisah tadi kan. That's why bila kena faham nak menerangkan kepada mereka tu mungkin dari sudut kena tengok latar belakang mereka. Ada yang mungkin kawan-kawan kita sekolah agama. Jadi kita boleh terangkan dari sudut itu. Maksudnya dari sudut Islam sebut A, B, C, D. Okay? Tapi orang yang tak ada background agama, then you need to bring example. Contoh. Tengok kawan kita lah, dia rapat sangat. Lalas, terbabas. Contoh. Bila dia nampak contoh tu, dia akan terfikir. Kita tak perlu nak sebut something yang dalam Islam menyebutkan bahawa kan, tunjuk something yang itu kesan dia akan fikir. So mungkin kita nak sebutkan Islam sebut macam ni, dia tak boleh nak terima contohnya kan. Tapi bila sebut kawan kita lah kan terbabas akhirnya kan mengandung lahir anak luar nikah. Lepas tu nampak tak tunjukkan dia punya kesan tu. Then dia orang akan fikir. So kena tengok, kena selidik sebenarnya. Kita tak boleh nak sebut adalah one size fits all kan. Tak boleh nak buat satu kaedah sebab kawan kita latar belakang beza-beza. Yang datang daripada sekolah agama okeylah, kita boleh explain lah kan. Kan maksudnya kita kata adalah dari sudut ikhtilat pergaulan adalah lelaki dengan perempuan ni kan kena kawal kan. Dia orang boleh faham. Tapi kawan-kawan kita mungkin daripada kecil dia dah biasa benda tu. Dia rasa macam tak ada masalah. That's why kena bagi contoh-contoh. Dia punya kesan tau. Kena mention kesan tu supaya dia nampak. Contoh macam ni lah. Kita nak suruh orang berhenti rokok. Nak buat macam mana?
Ini iklan. Macam ada iklan. Iklan satu. Bagi contoh kawan kita yang meninggal sebab apa? Sebab masalah jantung, sebab isap rokok. Dan kita berfikir. Contoh yang dekat, yang sedekat yang mungkin. Dia macam ni lah, kita kena jadi macam director filem. Macam mana nak sampaikan mesej dekat orang? Dia mesti kreatif, kan? Tak mestinya direct, okay, keluar kan dekat first screen kan, okay, tidak boleh menghisap rokok. No, dia ada cara dia. Kadang kita tengok kan, kadang-kadang cerita dia macam ni. Kita tak sangka di hujungnya macam tu. So kena be kreatif lah. Saya tak boleh nak bagi jawapan yang fix. Kan? Sebab saya tak tahu latar belakang kawan Adina macam mana kan. Dia mungkin dibesarkan dengan, dia dah biasa macam tu. Kan? So kena bagi example yang kesannya bagaimana. Supaya dia faham benda tu. So bila orang biasanya kalau nampak tu dia akan terfikir. Rather than kita just bagi ceramah. Kan? Dia masuk sini, keluar sini. Percayalah. Dia kena contoh macam tu. Okay. Okay, ada soalan lain? Saya di UAE dululah. Di UAE dulu masa zaman saya memang kita asingkan lelaki perempuan makan semua. Memang kita tak akan nampak lelaki dengan perempuan duduk satu meja. Tapi zaman sekarang dia dah berubah kan. Walaupun tapi itulah kita cara kita sebutlah ikhtilat semua kan supaya nak bagi dia kena lah step by step lah dari sudut tu. Okey. Rafiqah faham lah. Kan? So gitulah kita kena main peranan sama-sama lah. So macam saya sebut tadi, kena study, kena we cannot we cannot do the same thing to all people. Kena be kreatif, kena study latar belakang supaya kita menggunakan cara yang betul. Itu yang disebutkan sebagai hikmah. Okay, the right tool at the right time at the right place. Itulah hikmah. Hikmah dalam dakwah. Orang sebut hikmah ni apa? Oh, cakap lemah lembut. No, itu bukan hikmah. Ya, kalau kita guna lembut itu sesuai dengan masanya, sesuai dengan orangnya, sesuai dengan tempatnya. Itulah hikmah. Tapi ada ketika kita tak boleh nak berlemah lembut. Kenapa? Mungkin kena berkeras. Sebab sesuai dengan tempat, sesuai dengan orang, sesuai dengan keadaan. So, we cannot generalize. Okay, dapat tak mesej saya? So, anda semua lebih bijak daripada saya. Kan? So, boleh fikir macam mana kita nak dekati kawan-kawan kita. Kan? Nak ajak mereka. So part of tadi lah. Kita nak jadi golongan nombor 2 tadi tu kan? Cuba balik fikir muhasabah diri kita macam kita nak tolong. That's why Rina, Rafiqah, ni konteks student lah. Jangan bergerak seorang-seorang kalau nak buat kerja macam ni. Kena ada team. Buat seorang kita akan rasa frust. Kena ada team. Better ada team yang boleh bincang, boleh fikir sesama, bagi idea dan okay. Okay, ada apa-apa soalan lagi? Lain? Kalau tak ada soalan, rasanya sesi kita tak akhir kan? Okay. So, tak silap saya lepas ni kita ada, kita dah keluar daripada klinik ni. Dia akan jadi Akademi Tadabbur Siswa. Maksudnya anda semua dah sudah pun diubati kan sebab klinik kan. Okey, mungkin saya nak dengarlah sebelum kita tamat, saya nak sepanjang mengikuti program kita ni apa yang anda semua dapat. Satu perkara the most important point yang anda dapat sepanjang ikuti KTS ni. Silakan. Saya nak seorang satu. Siapa dulu boleh mula? Saya lah Ustaz. Sila. Selama ni saya memang suka belajar Al-Quran. Tapi mula-mula tu cuma belajar cara membaca saja tapi tak tahu maksud dia. So bila saya masuk kelas tadabbur ni, saya lebih memahami lah. Kadang-kadang rasa tersentak juga dalam hati.
bila kita faham apa yang ayat tu disampaikan. So dia lain kan? Cara kita cuba internalizekan benda tu, baca dengan faham dengan baca dengan tak faham kan? Beza kan? Berbeza. Jadi kalau kita contohnya terbaca Quran, terbaca surah yang kita bincang pada malam ni kan. So kita boleh relate balik. Okey, terima kasih. Siapa? Hadrina ke Rafiqah? Saya. Okey. Apa yang sepanjang KTS ni yang saya dapat, bila sebab ni kalau saya baca Al-Quran, saya baca je. Baca dia. Memang tak macam kalau baca tafsir pun dia tak dapat nak faham macam mana kita faham kalau macam kita tadabbuskan kan, kita akan faham lebih benda tu. Lepas tu macam saya student, kita akan sibuk dengan benda-benda lain kan. So jadi macam bila benda ni KTS ni ada, bila hari tu ada, nanti hari tu yang akan buatkan saya macam fikir, okay, sebelum ni apa yang dah buat. Dia macam ni, manusia tu perlu diingatkan selalu. Jadi saya rasa macam KTS ni sangat-sangatlah memberikan kesan lah. Sebab bila saya lupa tu, nanti bila akan KTS nanti saya akan macam ingat balik. Okay, Alhamdulillah. Okay, Rafiqah. Kalau saya, bila saya join KTS ni, saya rasa seronok lah sebab saya rasa macam amazed lah dengan Quran. Lagi amazed sebab kita boleh belajar deeper berbanding sebelum ni. Dan kita boleh tahu kisah di sebalik ayat tu. Lepas tu, kita macam bedah ayat tu one by one. Saya sukalah. Dan tapi kalau macam baca dan tengok dan baca translation pun membantu juga. Sebab Al-Quran ni kan magic kan. Dia punya kesan dia daripada segi bacaan dan sebagainya memberi kesan juga. Tapi bila kita tadabbur, kita dapat more, lebih daripada tu. Itu dari saya. Okay, terima kasih. Jadi saya harapkan dengan adanya KTS ini adalah salah satu bentuk inisiatif yang dibuat oleh Tadabbur Center untuk dekati, walaupun kita namakan siswa, sebenarnya kita nak open kepada seramai orang yang mungkin lah kan. Puan Hidayah kita katakan sebagai siswa ni lah, siswa Akademi Tadabbur ni lah kan. Jadi sebab itu kita telah mengambil keputusan untuk extend sebenarnya daripada KTS. Anda sebenarnya telah graduate dan masuk ke dalam, sekiranya masih berminat lah, akan masuk ke dalam kita namakan sebagai Akademi Tadabbur Siswa. Sudah jadi akademi sekarang ni. So bila akademi ni anda semua sudah sihat daripada sakit anda lah. Sebab sekarang ni anda datang klinik sebab anda rasa sakit. Jadi anda sudah sihat, telah diberikan ubat-ubat dengan dos yang betul. Kan? Jadi saya harapkan semoga semuanya sihat dan akan masuk ke dalam akademi. Okay? Jadi saya mewakili Tadabbur Center. Saya minta maaf sekiranya ada sebelum-sebelumnya yang menyebabkan tak clear dan sebagainya. Okay? Saya juga manusia, masih juga belajar. Banyak yang perlu saya perbaiki. Jadi insyaAllah kalau ada kesempatan nanti, ada jodoh nanti, kita akan bertemu lagi insyaAllah dalam Akademi Tadabbur Siswa. Jadi kalau boleh ajaklah seramai kawan-kawan kita di luar sana yang berminat, okay, untuk join Akademi Tadabbur Siswa ni, supaya dia mungkin ada kawan-kawan kita yang mungkin dalam 50-50 nak join tak join, kita lah yang mainkan peranan untuk tarik dia. So anda boleh cerita pengalaman anda sebenarnya melalui setahun ke? Kita mula bulan 1 ke? Saya tak ingat dah belum apa kita mula. Tak kisahlah berapa kali, saya tak ingat dah berapa kali kita buat KTS ni kan. Okay, so ceritakan pengalaman anda, apa yang anda dapat, okay, supaya bila kawan-kawan dengar tu dan dia boleh join. Okay, dan at the same time sampaikanlah apa yang kami di Tadabbur Center sampaikan ataupun bentang kepada anda. Jika ada kebaikan, okay, gunakanlah dalam kehidupan dan pada masa sama boleh sampaikan kepada kawan-kawan ataupun ahli keluarga kita. Okay, semoga ramai yang mendapat manfaat. Okay. Jadi insyaAllah itu dah saja daripada saya. Terima kasih sekali lagi kerana sudi bersama dengan Tadabbur Center.
nanti ikutlah follow kami di apa nama maklumat ataupun segala apa nama berita berkenaan dengan program dan sebagainya akan kita war-warkan di FB, di IG dan juga di Twitter kita lah. Okay, jadi boleh follow insya-Allah. Okay. So insya-Allah kalau kita masih di dalam grup yang sama nanti pada dalam Akademi Tadabbur Siswa nanti, insya-Allah kita akan bertemu lagi. Kalau tidak ditakdirkan untuk bertemu lagi pun, insya-Allah kita masih boleh berhubung, tak ada masalah. Okey. Saya tak pasti anda friend saya ataupun tidak di FB ataupun IG. Saya tak sure. Sebab saya tak tahu nama profile name dekat tu kan. Sebab FB saya tak boleh nak add dah sebab rasa dah lebih berapa 3,000 4,000 orang request untuk friend tu sebab dah penuh. Boleh ni lah, boleh follow lah. Okay, dan IG insya-Allah lah boleh kalau rasa Azlina dengan Rifikah ni tak ada FB kot. Zaman-zaman dia orang ni kan. Dia orang ni pakai IG ataupun Twitter. Betul tak? Dia Hidayah Facebook ni zaman kita lah. Saya pun baru saja belajar masuk FB. So social media ada penting sebenarnya untuk kita sampaikan maklumat dengan cara yang simple lah. Contoh macam IG kan, from one poster pun kita boleh berikan kesan kepada orang bila dia baca poster kita tu kan. Okey, terima kasih semua. InsyaAllah Rafiqah jumpa nantilah. Ustaz Penyafi apa nama ya? Azrul Azlan. Type Azrul Azlan. IG saya pun sama. Azrul AZRUL AZLN. Okey. So apa-apa saya akan ataupun boleh follow Tadabbur Center lah, Tadabbur Center. FB, IG dan juga kita punya Twitter insya-Allah. Okay. Terima kasih banyak-banyak. Okay, insya-Allah. Okay, nanti insya-Allah kita ketemu lagi. Okay, sampaikan salam saya kepada ahli keluarga semua. Moga-moga Allah Ta'ala pertemukan kita. Kalau tak jumpa nanti secara maya ke apa ke, moga-moga Allah Ta'ala jumpakan kita di dalam syurga nanti insya-Allah. Okay. Selesai itu saja, kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surat Al-As. Subhanakallah.